Iaitu maksud bagi dalam surah Wan-Najm ini penolakan syafaat qahriyah. Mana tidak ada syafaat qahriyah di akhirat nanti. Jadi apa yang disuruh oleh manusia, di antara lain dia naknya syafaat, bantuan ada pertolongan masa berutuk, masa terdesak. Dunia ni ramai orang boleh tolong, ada masalah. Tapi akhirat ada masalah besar sebab di akhirat. Jadi mereka suruh selain pada Allah Ta'ala, di antara lain dia nak supaya ditolong di sana. Tapi bagi orang Mekah, dia tak percaya akhirat. Ini masalah yang Mekah. Jadi segala-gala yang dia suruh selain pada Allah Ta'ala untuk keduniaan dia. Syafaat sini, mana mereka ni sebagai penolong dan pembantu untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, merayu pada Allah Ta'ala bagi pihak orang yang menyeru dia. Jadi sini dan surah ni menolakkan, tidak ada pun, tidak ada syafaat qahriyah. Jika ada syafaat, semua dengan izin daripada Allah. Mana Allah kenal, Allah Ta'ala redha orang itu dulu, lalu Allah Ta'ala akan arahkan sesiapa Nabi ke, malaikat ke, untuk memberitahu dia bebas, dia akan dapat darjat dan sebagainya. Mesti dengan izin Allah pada orang yang Allah Ta'ala suka. Dan mestilah orang yang Allah Ta'ala akan bagi keizinan syafaat ini orang mati dalam tauhid. Tidak mungkin orang mati dalam syirik ini dapat syafaat. Jadi syaitan dia kelantung, dia terbalik. Nak syafaat Nabi, pergi suruh Nabi. Mana nak syafaat, buat syirik. Nak syafaat wali, suruh wali. Dia tipu mudah-mudah gitu bagi orang jahil. Orang jahil apa lagi, apa saja. Dia bernasabah ngakal, dia yang cetek ilmu, kena. Nak syafaat Nabi, pergi suruh Nabi. Nak syafaat tu wali, pergi suruh tu wali. Sedangkan dalam Quran awal hingga akhir, nak syafaat mesti mati dalam tauhid. Man syahida bil haq, siapa dia mati dengan bersyahadah yang benar tauhid, orang ni saja akan dapat syafaat. Mana dia akan masuk neraka tapi tidak kekal sebab dia mati dalam tauhid. Maka syafaat bebas daripada neraka, boleh. Reng-reng sementara dalam neraka, boleh berbagai-bagai. Tapi orang yang masuk neraka atas dasar kekal, dia tidak ada syafaat di akhirat untuk mereka. Dalam surah ini juga Allah Ta'ala nak beritahu cara-cara wahyu. Cara-cara wahyu yang sampai pada Nabi, yang merupakan perkara bagi orang Arab Mekah ni baru. Dia nak faham lah ke mana wahyu ni. Nabi dia kata kepada dia dengar daripada Allah, dia dapat daripada Jibril. Ini daripada Allah, itu daripada Allah. Macam mana sebenar wahyu? Sebab orang Mekah ni orang agama lah, berpisah, mana rengai jauh di antara Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dengan puak Mekah. Cuma dia kata ikut Nabi Ibrahim, ikut Nabi Ismail, tapi kitab putih abut tak ada, dan suasana pengajian pun tak ada juga. Jadi bagi dia pelik sungguhlah wahyu ni, berlainan dengan Yahudi. Cuma Yahudi tahu cara-cara wahyu, betul dia tahu Nabi ni Nabi sungguh, cuma degi dia tak terima. Jadi Allah Ta'ala ceritakan sini dengan jelas cara wahyu. Apa yang ada dalam surah ni tak ada dalam surah lain. Ya, cara macam mana Nabi dapat wahyu, supaya kita faham semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa, demi bintang apabila dia telah jatuh pada waktu pagi. Allah bersumpah dengan makhluk dia sebagai saksi. Demi bintang apabila dia jatuh pada waktu pagi, mana semua tahu manusia ni bintang tu ada. Allah bersaksi. Jawab sumpah, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, tidak sesat sahabat kamu Muhammad ni, wahai orang Mekah. Dia tidak sesat. Wa ma ghawa, dan dia pula tidak gila. Akal dia nya tidak lari. Mana dia tidak sesat dalam mencari, dan akal dia pula tidak rusak. Bahkan dia satu orang yang sangat-sangat waras, orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala.
Lagi wama yang yantiqu 'anil hawa, dan dia Muhammad ini tidak bertutur daripada hawa nafsu seperti kamu, ikut perasaan. In huwa, tidaklah Quran yang dibaca oleh dia itu illa wahyu, melainkan wahyu, ilmu daripada Allah. In huwa, tidaklah dia Quran yang dibaca oleh Muhammad itu melainkan wahyu, ilmu wahyu. Yuha, yang diwahyukan oleh Allah kepada dia melalui Jibril, ya. Melalui Jibril. Mana wahyu yang kau tolong dengar. Ini cara sebenar wahyu. Allamahu, mengajar wahyu ini bukan sebarangnya. Syadidul quwa, Jibril yang sangat kuat. Allah sebut sifat-sifat di sini nak ikat tahu kepada kita. Takut-takut ada sesuatu yang membimbangkan bagi manusia lah. Sebab bahagian ilmu gaib ni, bahagian gaib ni malaikat dengan jin ya, ada atas dunia. Dua tu duduk menguasai. Hak kita tak nampak. Malaikat, jin, yang ni syaitan. Takut-takut hawak turun tu malaikat dah, tapi tengah jalan yang kepung kepopok syaitan, yang opok sambung ke dia. Syaitan mari duk ajar Nabi. Dia fikir gitu, bimbang. Jadi takut campur hak syaitan ke hak Tuhan kau tak tahu, sebab semua tak nampak belakang ni. Allah beritahu sini syadidul quwa, malaikat hak mari tu Jibril ni syadidul quwa, sangat kuat. Tuan hak mari wahyu ni. Dia mari bukan seorang dengan rombongan. Escort dia ada. Dia punya kuat, dia ada 11 sayap, dia ada 500 sayap. Satu sayap tu boleh akak bumi dah. Boleh cokeh dah bumi dalam hadis. Dia ada 500. Kalau dia berdiri, kaki di bumi, maka kepala di langit. Itu syadidul quwa, bukan sebarangnya. Mana pokok syaitan ni tidak mampulah nak mari pucar dia, nak ganggu dia. Dan dia pula mari dengan rombongan dalam hadis. Dia ni Jibril ni akan ajar wahyu. Yang kedua, Zumirah, cerdik, otak dia sangat-sangat kuat, ingat. Lagi tu yang pula comel. Muka, rupa parah dia pula kalau mari dengan rupa manusia yang paling compek, paling cantik, paling comel. Akal pula paling ingat, paling cerdik. Sebab bimbang takut wahyu tu terhawi ke dia, lama-lama sampai bumi ni lupa habis ingat benda lain, cabaran tu semua sekali. Jadi perkara-perkara yang bersangkut dengan waham tentang wahyu, takut bimbang wahyu pun, maka Allah beritahu malaikat Jibril ni syadidul quwa, kuat dan sekali, dan cerdik pula, rupa parah dia pun comel pun. Sebab dibimbangi kalau lah rupa tidak comel, Nabi nak pergi dekat takut, cakap jauh gitu, dengar tak dengar, takut tidak jelas. Semua ni menafikan lah sifat-sifat yang Allah sebut ni sifat Jibril. Fastawa, lalu Jibril duduk diri tegak dengan rupa asal dia. Diri tegak dengan rupa asal dia. Makna Nabi kenal ini Jibril, bukan jin, bukan syaitan. Berdiri tegak, maknanya kaki di bumi, kepala ni atas langit, sayup memandang. Wa huwa bil ufuqil a'la. Masa tu Jibril duduk di tegak tu, dia duduk di ufuk. Ufuk ni hujung bumi bagi atas sikit. Ufuk mana hujung bumi? Hak mana daripada bumi kita nampak? Mana di gigi-gigi langit tu, dia panggil ufuk. Hal keadaan Jibril duduk di gigi-gigi langit bagi atas sikit, untuk dilihat oleh Nabi dengan mudah. Ini keadaan macam mana rupa Jibril masa dia turun nak mari wahyu. Kemudian lepas dia rupa asal tu, summa dana, dia mula menghampiri. Kau kecil. Fatadalla, maka lebih hampir dengan keadaan rupa manusia. Mana rupa asalnya, lepas tu tukar dapat ke rupa manusia yang dekat dengan dia. Dan cara-cara ini tak ada dalam penjelmaan makhluk lain pada Jibril. Rapat punya rapat, Allah Ta'ala beritahu ayat ke-9,
Fakana ma bainahuma, maka adalah rapat di antara Jibril dengan Nabi qaba qausain, kadar 2 busa panah. Rapat seperti itu. 2 busa panah ni dalam kitab tafsir kata, ini pun orang Arab dia tahu. Apabila orang Arab ni dia nak persahabatan setia, maka dia ambil 2 orang ni duduk dekat-dekat. Mana ni kabilah lain, ni kabilah lain duduk dekat-dekat, nak jadi satu kabilah yang rapat. Persahabatan hidup semati. Maka masing-masing pegang busa panah masing-masing. Rapat gitu. Cuma orang seorang ni dia akan ambil anak panah, dia akan guna busa panah itu lepaskan. Hak ni pula ambil anak panah, guna busa panah ni lepaskan. Maka jadilah dengan cara ni persahabatan hidup mati. Ini adat jahiliah. Jadi apabila Allah adakan dalam Quran ni, perkara yang biasa mereka guna. Jadi rapatnya seperti mana 2 sahabat yang nak menjadikan persahabatan hidup semati, dia duduk rapat gitu. Dia masing-masing bertukar anak panah untuk lepaskan sebagai tanda hubungan rapat. Jadi Jibril dengan Nabi hampir-hampir seperti orang tu duduk dengan 2 busa panah. Atau lebih rapat lagi. Atau lebih rapat lagi. Mana rupa dia, cara dia menjelma jadi kecil, dan rapat dia dengan Nabi. Setelah rapat barulah fa'auha ila abdihi, Allah Ta'ala bagi wahyu pada hamba-Nya Muhammad. Ma auha, apa-apa yang dia nak bagi wahyu, barulah jadi penunai wahyu. Barulah Allah Ta'ala bagi wahyu pada hamba-Nya Muhammad. Ma auha, apa-apa yang Allah Ta'ala bagi daripada wahyunya. Ini cara. Wahai orang Mekah, tolong dengar. Kemudian wahyu tu okey dah daripada Jibril, takut Nabi sendiri tidak okey pula. Ingat tak ingat, kau ingat separuh. Macam kita ngaji daurah tafsir, kita ngaji sejak, ngaji ya sejak ingat dah tidak apa. Ingat tinggal 2-3 butir luar. Jadi hak ingat banyak mana, hak dia dengar banyak mana. Allah beritahu Nabi tidak gitu. Ali Nabi pun gitu juga, hebat juga. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidak mendustakan Nabi fikiran dia, apa yang dia tengok. Tidak mendustakan Nabi fikiran dia, apa yang dia tengok. Maknanya apa yang disampaikan oleh Jibril ni memang daripada Jibril, bukan daripada syaitan. Nah, dia kena. Ini Jibril ni. Afatumarunahu, apakah kamu orang Mekah tumarunahu mengasyaki, berbalah bantah tentang hak Nabi tengok. Afatumarunahu ala ma yara, adakah kamu semua berbantah-bantah di atas apa yang Nabi tengok sendiri? Kamu semua orang Mekah, kamu tidak tengok, Nabi dia tengok. Jadi dia nak tengok tu hak dia kena dah. Kita hak tidak biasa tengok ni, apa dah bantah. Dah kita percaya Nabi ni satu orang jujur, amanah, tidak pernah pelawak dan bohong. Dia kata dia tengok Jibril, dia kata dia dengar Jibril. Jadi kita hak tidak tengok ni, apa dah bantah. Hak dia tengok sendiri. Sebab kalau perkara yang dia dengar hasil pada tuan dia tengok, tidak seperti mana dengar daripada tuan yang tidak tengok. Sebab bomoh-bomoh jin-jin, bomoh jin ataupun ahli sihir ni, dia dengar kadang-kadang dengar saja, tidak tengok tuan. Dengar bunyi daripada gua, daripada pokok kayu besar, buat arahan. Tuan tidak tengok pun. Jadi Nabi Muhammad SAW dapat wahyu bukan seperti mana bomoh yang seruji dengar daripada jin. Bukan dia tengok sungguh-sungguh, dia kenal sungguh-sungguh, dia cam sungguh-sungguh. Ini Jibril. Soalan timbulnya, dia tengok Jibril tu, ya Allah ke Jibril? Lembaga orang lain. Walaqad ra'ahu, sesungguhnya Nabi telah melihat Jibril itu nazlatan ukhra, pada waktu lain, pada waktu Isra Mi'raj. Nah, waktu Isra Mi'raj dia kenal.
Dia satu orang ni dalam kehidupan biasa, kita tengok dia di kedai, dia kadang dia duduk kedai tu, pakaian dia semua sekali lain lah duduk kedai ni. Tapi bila dia balik rumah dia pakai makeup ya, baju-baju pun tak ada. Ataupun dia duduk di kawasan pejabat dia tu, dia ada uniform. Bila dia balik, dia tukar pakaian di rumah dia lain. Jadi takut-takut di kedai tu dia kena, tapi bila balik rumah dia takut tak kena buat orang lain. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu, Nabi tengok Jibril semasa di bumi tempat Nabi. Nabi biasa tengok Jibril di tempat Jibril di langit. Dua-dua keadaan. Maknanya macam kita lah, kita tengok dia di jabat, kita tengok dia di rumah, kita kena sungguh. Rumah dia kita kena, jabat dia kita kena, masa dia pakai uniform kita kena, masa dia pakai biasa kita kena. Mana kena sungguh. Jadi Jibril hak mari ni Nabi tengok dia di bumi. Setelah Nabi sebelum ni biasa tengok dah dia di Sidratul Muntaha. Pak dia di langit dia tu. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sesungguhnya Nabi melihat Jibril pada kali lain dengan rupa asal dia di tempat dia di langit. Di mana? Inda Sidratil Muntaha, di tempat nama Sidrah. Ambil sempena satu pokok. Ia randai sungguh, ia lazat sungguh, ia bau wangi sungguh. Situ tu pokok-pokok yang Allah Ta'ala ciptakan dengan nama tempat tu Sidrah. Lagu mana keadaan itu tidak apa dia pun tengok. Itu adalah merupakan tempat batasan di antara malaikat Jibril boleh sampai. Lepas tu kalau dia pergi lagi memang terbakar dia. Situ yang akhir sekali. Nabi jumpa dia situ. Al-Muntaha, yang penghujung bagi sampainya makhluk. Dia tengok Jibril situ. Indah di situlah Jannatul Ma'wa, syurga ma'wa. Itulah syurga ma'wa. Dan keadaan di syurga ma'wa ni, Nabi tengok benar-benar yang luar biasa, lebih pada Jibril lagi. Hebat. Jadi ni juga Allah Ta'ala nak ajar kepada kita, Nabi ni bukan kata orang darat tengok Jibril itu maka dia jadi mana bagi dia tu jadi pelik, jadi darat lah, luar biasa, sehingga nak tengok sungguh-sungguh pun tidak boleh. Jadi Allah ada ayat Neblah ni nak beritahu Nabi telah tengok perkara-perkara yang lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi daripada Jibril sendiri. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Di waktu itu telah menutupi daerah Sidrah. Ketika itu telah menutupi, suasana itu telah ditutupi pada daerah Sidrah. Kawasan pada akhir manusia dan jin dan malaikat boleh pergi. Ma yaghsha, sesuatu yang menutupi. Ia sangat hebat. Nabi sebut dalam hadis dia, aku tengok di sini suatu jenis warna yang berbagai-bagai yang tak pernah aku tengok. Nak gambarkan tidak boleh. Dalam hadis sahih. Memang hebat. Nabi kata, Jibril tidak hebat pun. Maknanya hak Nabi tengok di situ perkara lebih hebat lagi, lebih aneh lagi berbanding dengan Jibril. Jibril jadi biasa bagi dia. Orang Mekah duk fikir, takut tengok-tengok Jibril, takut orang lain. Dah. Kita orang Kota Baru, orang Jetih, pergi Kuala Lumpur, dah agak memanglah. Mungkin kita tengok bangunan kita banyak ni ya. Pergi sana tengok belakang, orang kata tu bangunan Tawaji, tengok ke lain juga. Sebab dah agak. Apabila dia tak biasa tengok benda besar-besar, dia tengok kampung dia kecil-kecil gini. Jadi pergi sana kita tunjuk benda lain, tengok benda lain. Tak betul lah. Atas-atas, bawah-bawah. Tengok benda lain. Bagi dia pelik belakang. Nak tengok belakang, pelik belakang. Boleh jadi tidak cap. Jadi Nabi tengok perkara-perkara yang luar biasa, yang ajib-ajib tu lebih daripada Jibril. Jibril jadi benda tidak pelik lah. Sumpah orang Kuala Lumpur mari tengok Jetih. Di Kuala Lumpur dia penuh bangunan-bangunan, mari tengok Jetih, kata ada Jetih ada 3 bangunan. Biar kita tengok mulut belakang. Sebab tempat sepit. Jadi apa yang Nabi tengok seperti orang Kuala Lumpur tengok Kuala Lumpur, dan Jibril bagi orang Kuala Lumpur kat Jetih lah. Pelik apa? Nak ayat pada orang Mekah ni, jangan wasangka tetap, jangan bimbang di atas Nabi mendapat wahyu daripada Jibril. Sebab apa yang Nabi dapat ini daripada dia kenal Jibril. Nah, bagi dia Jibril tidak pelik. Apa yang dia tengok di Sidratul Muntaha tu lebih pelik-pelik lagi. Allah ajak kita dalam surah ni nak suruh kita terima wahyu Allah ni.
Sebab kita mau terima daripada Allah Ta'ala. Suasana dan gambaran macam mana penerimaan Nabi tentang wahyu ni, boleh jadi begitu, boleh jadi begini. Kebimbangan tentang wahyu ni memang adalah dari manusia. Nah, orang yang tidak tahu tentang wahyu ni, dia nak jawapan lagu ni. Jadi ketika menutupi qasas sidrah, oleh apa yang menutupi yang begitu sekali hebat, yang menghairatkan Nabi sendiri. Wa kama zaghal basaru wa ma tagha. Ma zaghal basaru ni, pandangan Nabi tidak teralih pada satu perkara lain, dan tidak melepasi sasaran. Mana pandangan Nabi tidak teralih pada kawasan lain dan tidak melepasi sasaran. Kerana apa yang ditunjuk oleh Allah ini, Jibril ni, Nabi boleh tengok jelas. Sebab Nabi telah diperlihatkan kepada dia lebih hebat daripada Jibril banyak lagi. Laqad ra'a, sesungguhnya Nabi telah melihat min ayati rabbihil kubra, daripada ketandaan Tuhannya yang sangat besar, lebih besar daripada Jibril yang sangat banyak. Jadi tidak peliklah kalau dia tengok Jibril. Tak tengok kapal dia sekali, lepas tengok dunia ni lagilah biasa. Jadi setelah sabit daripada semua ni, zahirnya wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada kita semua melalui Jibril kepada Nabi, yang sampai kepada kita Quran ni begini cara, maka naknya yakinlah apa-apa bicara yang ada dalam Quran ni memang daripada Allah, tidak daripada syaitan. Mana gitu, daripada wahyu Allah Ta'ala. Jadi dakwah bagi surah ini, ayat yang kita akan baca ni 19, 20, 21, iaitu menolak syafaat qahriyah. Afara'aitum, apa pandangan kamu semua wahai orang Mekah? Allata, patung Allata. Patung Allata ni patung tempat orang yang sangat murah hati duduk, lalu dia mati, maka tempat tu dibuat patung. Mereka akan puja ruh orang yang telah mati, yang pernah buat sesuatu ketika itu di situ. Kawasan dia nya kawasan dekat dengan Taif. Wal Uzza, dan satu kawasan lain di antara Mekah ke Madinah. Wa Manat, dan juga kawasan lain. Jadi tiga patung-patung ni merupakan tempat-tempat pemuja oleh orang Mekah, yang mana mereka buat lembaga berupa patung, ada berupa pohon kayu macam-macam, untuk mereka suruh sebagai wakil bagi Allah. Bagi orang Mekah ni, patung-patung ni wakil, seolah macam anak perempuan Allah. Mari sini, suruhlah berapa-berapa hajat, beritahulah pada Allah. Maka wakil-wakil ni yang merupakan seolah anak perempuan Allah. Dalam tafsir kata, mereka anggap ini semua anak perempuan Allah. Bagi mereka, Allah Ta'ala sangat sayang pada anak perempuan dia. Bila mana-mana manusia suruh puja, buat baik dengan anak perempuan dia, anak perempuan dia buat mari berita-berita kepada Allah, maka Allah Ta'ala tidak akan tolong. Dan kadang-kadang bunyi suara daripada jin. Dan ada penjaga-penjaga di kawasan patung-patung ini, siok-siok dia sadana, Arab panggil sadana. Kau bahagian dia jaga, dia nyapu semua sekali. Inilah dia jaga. Jadi semualah kawasan tiga ni dikunjungi oleh orang Arab sekitar. Laksa, duanya Uzza, dan ketiganya Manat. Ini semua ni ruh-ruh yang mereka suruh, yang mereka buat lembaga-lembaga seperti ini. Wa Manat tsalitsah, yang Manat ni yang ketiga duduk jauh sikit. Dia paling ramai sekali orang kumuh. Sebab orang Mekah, orang Madinah semua pakai kumuh ke dia. Wa Manat tsalitsah al-ukhra. Jadi tiga semua sekali. Inilah merupakan di antara wakil-wakil Allah yang disuruh oleh orang Mekah. Wakil-wakil Allah memang sangat sahut. Jadi Nabi larang mereka tinggal segala wakil-wakil ni, suruh Allah saja. Dia tak boleh tinggal ni. Jadi perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Ini nama-nama wakil Allah bagi mereka, bukan Allah. Waktu benda berat-berat, dia tak suruh dah tiga ni. Dia suruh Allah Ta'ala berongeng-ngeng. Hak makanlah harian, mereka semua tinggal. Hak paling peliknya, alakumuz zakaru
Adakah kamu berhak dapat anak laki-laki? Walahu, bagi Allah Ta'ala layak dapat anak perempuan. Kalau bagi anak pula, dia nak anak laki-laki saja. Perempuan tak boleh bunuh. Tapi untuk Allah tak apa anak perempuan. Tilka, ya demikian pembahagian. Idzan, kalau mereka buat pembahagian seperti ini, qismatun dhiza, satu pembahagian sangat tidak adil, zalim. Hak dia sendiri, dia nak anak laki-laki saja. Kalau ada anak perempuan dia bunuh. Tapi Allah tak apa anak perempuan. Ini pun satu kesalahan besar, duk bagi salah gitu. Lagi Allah Ta'ala beritahu, ini ya, dan tidaklah ketiga-tiga patung yang kamu jadikannya sebagai kiblat, ruh-ruh yang kamu suruh ini sebagai anak perempuan Allah Ta'ala ni, illa tidak lain melainkan asma', nama sahaja. Nama Lata, nama Uzza, nama Manat. Samaitumuha antum, ya kamu bubuh nama ni. Wa aba'ukum, atau datuk nenek kamu dulu bubuh nama. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak menurunkan pada nama-nama ini untuk disuruh dan dipuja sebagai dalil akli dan nakli. Ahli Allah Ta'ala ada, ahli kamu rekod sendiri lah. Ini di antara ayat yang kalau kita boleh baca dan hafal mulut balik. Sebab segala ajaran-ajaran sesat ni berpunca pada benda tidak sahih. Waktu apabila Allah Ta'ala jelaskan tentang wahyu dia, cara-cara macam mana wahyu dia sampai pada Nabi, nak suruh manusia yakin hak mana wahyu ni memang kena pegang sungguh, dia sahih. Ajaran-ajaran lain pada wahyu tidak sahih. Jadi semua apa-apa yang dikatakan penyembahan patung berhala berasas pada benda tidak sahih. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah Ta'ala tidak menurunkan pada menyeru patung-patung tiga-tiga ni sebagai dalil. Patut diikut juga tu. In yattabi'una, tidak mereka mengikuti illa dhann, mereka khayalan tadi. Khayalan fikiran dia. Wa ma tahwal anfusu, dan apa yang dikehendaki oleh nafsu dia. Khayalan atau nafsu? Bukan daripada nafsu, bukan daripada wahyu. Tidaklah mereka mengikuti melainkan zon, khayalan. Wa ma tahwal anfusu, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Tak ada wahyu sikit apa. Sedangkan walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, sedangkan telah sampai kepada mereka daripada Tuhan mereka hidayah wahyu. Hidayah wahyu. Jadi wahyu yang begitu kali jelas dan teliti dan sahihnya cara-cara sampai kepada Nabi yang merupakan ilmu petunjuk, mereka dah sentiasa didatangi oleh Nabi. Bukan dia pergi cari pun, Nabi mari jumpa dia. Mereka tolak tepi dan mereka hanya ikut sangkaan, khayalan dan hawa nafsu. Kemudian apabila ditanya kenapa buat ni, dia kata akan dapat tu, akan dapat ni kelebihan. Kelebihan rekod sendiri juga. Pemujaan tu rekod dah. Maka apa-apa kelebihan hasil pada pemujaan rekod ni, rekod belakang. Dia akan dapat tu, dia akan dapat ni. Ni tok nenek kami kita buat belakang ni, semua dapat belakang dah ni. Kelebihan-kelebihan. Sebab kalau tak ada kelebihan, dia tak puja. Allah kata amlil insani ma tamanna. Apakah manusia akan dapat apa yang dia tamanna, apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Seperti Jalali kata, ruh-ruh patung ini akan memberi syafaat pada mereka apabila mereka berlutut. Satu masa bila kita berlutut susah, sesak tengah pada pasir, sesak dalam laut, jadi dia ni dapatkan nak mari tolong. Jadi apakah manusia akan dapat apa yang mereka angin-anginkan, iaitu apa yang mereka faham daripada angin-angin. Tidak. Falillahil akhiratu wal ula, milik Allah belaka dunia akhirat, akhirat dan dunia. Akhirat tu milik Allah, mana segala perkara yang akan berlaku daripada takdir Allah. Akhirat esok yang besar dan dunia sementara. Dan Allah Ta'ala beritahu, malaikat sendiri tidak boleh bagi syafaat. Dia orang Allah. Malaikat ni hamba Allah yang taat setia, dia tak boleh bagi syafaat. Wa kam min malakin fis samawati, ramai mana malaikat yang duduk di langit sana, la tughni syafa'atun syai'a, yang tidak boleh memberi syafaat pada mereka sedikit pun. Malaikat sendiri memang makhluk Allah yang rapat, duduk di langit.
tidak boleh memberi syafaat pada mereka sedikit pun, illa melainkan min ba'di an ya'zana Allah, selepas Allah memberi izin kepada mereka itu terlebih dahulu. Kepada siapa? Liman yasha, kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki, wa yardha, dan Allah redha. Jadi apabila dapat izin daripada Allah kepada mereka, orang yang Allah izin, orang yang Allah redha, barulah malaikat tu boleh bagi syafaat. Nah, ini yang kamu suruh ni, dia bukan malaikat, dia bukan anak perempuan Allah. Ini semua rakyat yang kamu semua. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah, sesungguhnya orang yang tidak percaya akhirat, yakni orang Mekah khasnya, la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa, mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan. Wa ma lahum bihi min ilmin, tidak ada pun kepada orang Mekah ini malaikat yang perempuan ini sebarang ilmu. Dia dibubuh juga nama tu, anak betina Allah. In yattabi'un, tidaklah mereka mengikuti dalam menamakan malaikat ni perempuan, illa dhann, malaikat khayalan, agama khayalan. Dan wa inna dhanna, dan sesungguhnya khayalan ini la yughni minal haqqi syai'a, tidak boleh menghasilkan kebenaran walaupun sedikit. Khayalan tetap khayalan, ia tidak akan jadi kebenaran. Jadi sepatutnya ayat-ayat yang telah dibaca oleh Nabi ini menyedarkan orang Mekah, sebab mereka memang daratlah tidak tahu. Maka bila dapat maklumat ilmu ni, boleh jadi dia akan mula mengalah. Tapi tidak. Ayat ke-29 ni tasliyah, makna pujuk Nabi. Dengar begini pun wahyu, dia tidak mengalah begini. Jadi fa'arid amman tawalla, maka jangan pedulilah terhadap orang yang berpaling daripada menerima ajaran wahyu yang benar dan masih mengikut khayalan. Dah. Maka berpaling, jangan pedulilah, jangan pedulilah wahai Muhammad kepada orang yang berpaling daripada zikrina, Quran kami. Jadi kami menyampaikan Quran kepada mereka melalui kamu wahai Muhammad, mereka berpaling. Walam yurid, dan mereka tidak ingin illal hayatad dunia, melainkan kehidupan dunia sahaja, tidak akhirat. Zalika, dunia sahaja itu, mablaghuhum minal ilmi, pencapaian paling jauh daripada ilmu mereka. Mana pencapaian yang mereka cari sungguh daripada ilmu, hanya dunia. Inna rabbaka huwa a'lamu, sesungguhnya Tuhan kamu lah, dialah maha mengetahui, liman dhalla an sabili, siapa sebenarnya telah sesat daripada jalannya. Wahwa, dan dia jugalah yang maha mengetahui, a'lamu, maha mengetahui, biman ihtada, siapa yang betul-betul terpimpin, sebab dalam takdir dia mak. Jadi tugas kamu yang Muhammad menyampaikan saja kan perkara-perkara ini. Jangan duduk bersedih, jangan peduli. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah lah segala makhluk di lapisan langit, wa ma fil ardi, dan makhluk di lapisan bumi. Dalam kudrat dia belaka. Cuma akibatnya apabila manusia duduk atas dunia dah, dia akan terima dua, salah satu di antara dua. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu, dia akan balas orang-orang yang buat salah, yakni syirik. Asa'u sini yakni asyrak, bima amilu, daripada apa yang mereka buat daripada amalan syirik. Ma sini pun minasyirki, tafsir Baghawi dan Khazin. Akibatnya Allah akan balas orang-orang yang duduk atas dunia dengan melakukan amalan syirik. Syirik yang mereka buat itu akan dibalas kekal dan neraka. Wa yajziyal ladzina ahsanu, dan Allah juga akan balas bagi orang yang buat baik. Ahsanu sini wahadu, tafsir Khazin kata, orang yang mengesahkan Allah, orang yang mentauhidkan Allah. Bil husna, diberi syurga. Bil husna yani bil jannah, tafsir Khazin. Mana orang syirik, Allah balas hukum neraka kekal. Orang yang tauhid, Allah tak akan balas syurga. Allah ambil dalam kehidupan manusia ni perkara pokok je, tapi bukan tauhid saja, dalam tu segala ketaatan lah. Cuma mati dalam tauhid ni ada gerai dan syurga. Tapi kalau mati dengan tauhid dan amal yang sempurna, tidak akan masuk neraka langsung, masuk syurga terus. Cuma Allah Ta'ala beritahu, ahsanu, memang orang yang tidak syirik, orang tauhid. Yang sifat sebenarnya alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi, itu orang yang sentiasa menjauhi dosa-dosa besar. Ya Allah Ta'ala beritahu hukum wal fawahisha, dan dosa-dosa yang memalukan lebih-lebih lagi. Fawahish ni dosa besar juga, tapi lebih-lebih yang memalukan. Dosa-dosa besar yang bersuka paut dengan manusia.
illa lamama, kecuali dosa kecil. Dalam tafsir kata dosa besar di zina, dosa kecil setuh. Bandingnya dia gitu. Mana dosa besar tu zina, dosa kecilnya bersentuh. Itu bandingnya dia. Mana segala-gala dosa besar ni permulaan dia tu dia panggil dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhan kamu maghfirahnya amat luas. Huwa a'lamu bikum, dialah yang maha mengetahui tentang diri kamu. Lebih-lebih lagi id ansha'akum minal ard, ketika dia menciptakan kamu daripada bumi ini dulu. Wa id antum ajinnah, ketika kamu masih jani. Fi butuni ummahatikum, dalam butun, dalam perut ibu kamu. Nah, orang lain semua tidak tahu, Allah saja yang tahu. Macam mana air mani akan bertukar menjadi manusia jani. Jadi asasilah manusia asal pada tanah, asasilah manusia dalam perut ibu dia jani. Allah tahu belakang. Manusia hanya tahu diri dia setelah dia turun luar. Maka fala tuzaku anfusakum, kamu jangan pujilah diri kamu sendiri, Allah lebih tahu. Huwa a'lamu biman ittaqa, dialah yang maha mengetahui siapa yang lebih takwa. Ayat seterusnya ni, ayat 33, Zajrun. Zaman Nabi dulu ada satu orang, Walid bin Mughirah ataupun An-Nadhr bin Al-Harith. Dia mari duduk-duduk dengan Nabi, dengar Quran. Lepas tu nak beriman. Tapi dia mari dengan saing dia, dengan sahabat dia. Hai, kena ikut dah Nabi ni. Betul nak dengar. Saing dia kata apa nak ikut? Kalau ikut dia, kita akan tolak tok nenek kita. Dalam hadis. Jadi kita akan kita akan menolak biar ajaran tok nenek kita. Dan tok nenek kita matilah kau dah. Malu kita. Dia kata takut pada azab neraka, sebab Allah Taala sebut dalam Quran. Nabi baca tu azab neraka. Oh, azab neraka saya tanggung. Dia kata, saya tanggung lah bagi azab ni. Awak free bebas. Jadi apabila bunyi sahabat dia kata saya tanggung dosa, saya akan tanggung azab, bagi masuk neraka aku saja, mu tak perlu masuk neraka. Cuma jangan ikutlah dia nyanyi kita ni. Apa kata orang? Dia panggil. Apa orang kata kita? Dia macam mana datuk nenek kita dulu? Jadi duk sakok gitu. Allah Ta'ala adakan cerita tentang dia, walaupun dengan sirah mubaham, nak beritahu ramai manusia dalam dunia ni masuk neraka dengan sebab gini atau ni. Tahu dah Quran ajar tauhid, tapi duk pakai syirik mati. Melara pada orang hidup, melara pada orang mati. Dan golongan ni golongan kekal dalam neraka. Golongan melara. Jadi afara'aital ladzi tawalla, tidakkah kamu tengok, kamu tahu wahai Muhammad, ini Zajrun, orang yang berpaling. Wa a'ta qalilan, dia bagi sedikit untuk menerima Islam. Patu wa akda, tidak mahu lagi bagi. Mula-mula tu yang nak jadi orang Islam. Waktu wa akda tidak mahu bagi lagi dah. Sebab terpedaya dengan sahabat dan sahabat dia. Apabila sahabat dia jamin kata dia nak masuk neraka ganti. Nak tanggung segala dosa. Dan kalau Nabi baca tu wahyu, hak sahabat dia tu nafsu sahabat dia. Lah betul lah manusia ni terperangkap di antara wahyu dengan nafsu. A'indahu ilmul ghaibi, adakah ada di sisinya ilmul ghaib? Fa huwa yara, lalu dia boleh tengok perkara sebenar. Maknanya ilmu ghaib sini adalah orang-orang yang sanggup atas ni untuk tanggung dosa orang lain, maka akan jadi gitu di akhirat. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa, apakah mereka belum diberitahu wahyu yang sudah ada sebelum ini dalam kitab Nabi Musa, dalam kitab Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang sifat dianya allazi waffa, yang sentiasa memenuhkan janji. Apabila dia berjanji untuk mentaati Allah. Apa dia? Orang Mekah ni tidak tahu ke sebenarnya perkara ni sudah diketahui oleh semua orang. Sebab dalam kitab Nabi Musa ada, dalam kitab Nabi Ibrahim ada, yakni alla taziru waziratun wizra ukhra, tidak boleh menanggung satu orang yang menanggung dosa sendiri dosa orang lain siapa habis licin. Itu maksud dia. Kena ada terjemahan begitu, iaitu tidak boleh menanggung seorang yang sedang menanggung dosa sendiri wizra ukhra, dosa orang lain siapa habis licin. Dia kena tanggung dosa orang lain tapi tidak habis licin. Takut kita tak terjemah, kalau kita terjemah salah jadi tak betul. Maknanya kita ajak orang tu buat maksiat.
Orang tu pun buat maksiat dengan sebab kita ajak. Dia tanggung dosa dia. Kita tanggung dosa dia juga sebab kita ajak. Tapi tidak ambil licin. Walaupun kita kata tak apa, saya tanggung dosa awak. Nah, kita boleh tanggung. Yang ni kita akan tanggung dosa hak kita ajak, tapi apakah ambil licin dosa dia? Tidak boleh. Jadi wahai Muhammad, dia ni tak tahu ni duduk kacik saya dia ni, duduk perdayakan saya dia. Bahawasanya dalam kitab mana-mana sekalipun semua beritahu, tidak ada satu jiwa yang sedang menanggung dosa boleh tanggung dosa orang lain sehingga dosa orang lain tak boleh licin. Dia belaka. Jadi saya dia lepas di akhirat. Tidak ada begitu. Allah Taala nak beritahu kita. Kalau kita tidak terjemah doa habis licin, jadi ada masalah lagi. Sebab ada hadis kata siapa dia ajak kepada maksiat, maka orang pun ikut ajaran dia, ajakkan dia. Hak orang buat maksiat tu boleh rasa, hak dia ngajak ni pun boleh rasa. Dia kena tanggung dosa orang dia panggil. Ada hak tu, tanggung dosa orang pun ada. Tapi tanggung sampai habis dosa orang tu, ada tidak ada. Ayat ni kena ingat molek. Kalau tidak, tak jelas. Kalau kita tengok dalam terjemah tu tak ada sebut gitu. Tanya bila kita ditanya, pening kita. Sebab akan ada hadis-hadis, dia orang akan tanggung dosa orang. Memang ada. Sebab kita ajak ajaran sesat, semua orang ikut ajaran sesat kita tu, juta-juta dosa. Orang tu buat dosa juga. Kita pun kena tanggung sebab kita jadi ketua ajaran sesat. Tanggung adalah tanggung dosa orang, tapi tidak habis licin dosa orang tu. Sekalipun kita berikrar dengan lidah kita, kita akan tanggung habis licin. Itu yang tidak pakai ikrar kita. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak akan dapat bagi manusia kecuali apa yang dia usaha sendiri. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak akan dapat bagi manusia itu kecuali apa yang dia usaha sendiri. Kalau dia usaha saja yang dapat, kalau dia tidak usaha tidak boleh. Nah, apa dia? Iman. Jadi hak mana dia usaha dia dapat. Orang yang mati dalam iman dia dapat. Kalau dia mati dalam kafir, orang dunia nak atas iman ke dia tidak boleh. Tapi amal boleh. Amal boleh. Doa boleh. Sebab tu ada dalam hadis Nabi. Nah, amal boleh hafal. Doa boleh hafal. Sedekah jariah yang dibawa oleh anak dia kepada dia boleh hafal. Tapi hak ada siapanya, hak dia kena usaha sendiri, iman, akidah. Sini iman dan akidah. Barulah tidak canggah ayat Quran ni dengan hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi yang lain banyak tu. Nah, apabila satu orang tu jumpa Nabi, ya Rasulullah, mak saya nak buat haji tapi tak ada buat haji. Bolehkah saya tolong buat haji untuk dia? Nabi kata boleh. Banyak sekali hadis seperti itu. Jadi badal haji ni pun semua sabit pada hadis sahih. Mana orang yang hidup buat untuk orang yang telah mati. Waktu tu Nabi telah beritahu boleh siapa lah kalau ikhlas kamu buat tu. Doa pun siapa? Orang yang bila mati butuh segala amalan kecuali tiga orang hidup buat tu. Di antaranya anak soleh. Anak soleh. Dia berdoa kepada dia. Cuma ada khilafiahnya amalan lain. Amalan baca Quran, amalan zikir ni khilafiyah besar. Sebab hal ni tidak jelas, tak ada dalam hadis. Baca Quran siapa kedak, zikir siapa kedak, tidak ada dalam hadis. Oleh kerana tidak ada dalam hadis, manusia ulama Islam bagi berdua. Ada kata siapa, ada kata tidak siapa. Mazhab Imam Syafi'i kita sendiri tidak siapa. Sebab bagi Imam Syafi'i, orang buat amalan untuk orang ni mana ada. Dia sendiri buat amalan dia pun malah ada. Nak berzikir untuk orang, untuk dia sendiri dia tidak buat. Apa untuk orang? Mana ada. Orang buat amal untuk masing-masing. Lainlah jika anak dia pun dia buatlah kadang mengawati belakang dia ni, kita nak amalan kita. Lepas tu dia buat juga tu, upah buat caca, ni kuah, bayar dah. Jadi apabila betul-betul berupah memang tidak sampai. Sebab tidak ikhlas. Jadi masyarakat kita hari ini buat benda-benda yang tidak sampai kerana tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Kalau semalam tak apa, lama tak makan bubur ni kita pergi rumah dia.
Tapi mai malam-malam dia akan celup. Dia kata, oh, lama-lama tak mari pun Malaysia. Buat apa dah kena panggil. Masyarakat kita reka amalan juga tekak sendiri. Dia sanggup tinggal syariat sebenar, sunnah sebenar kerana tak mampu nak ikut syariat dia buat dia. Satu orang kawan kita, ustaz ngaji mahat sekali, jumpa di Sebayaya. Tengok, awak jadi tok mes ni. Ya. Orang kadang balik dah ni. Sudah Malaysia nak balik, nak jumpa tak link kita. Dia tu tengok senarai. Senarai kena buat tahlil. Sebulan penuh dia tu. Saya tak ada kerja kan. Saya tok mes pun saya ada kerja. Marah-marah pada kita buat sayang apa dia. Dia tu tengok manusia buat agama sendiri lagu ni jadi tu. Sudah banyak piu lagi tu piu. Tak kat ikut ya tu manusia ni. Siap walai ada belaka. Allah. Dia pun kita dengan dia berjumpa masa tu ya. Berpisah daripada Mahat dulu dia pergi Mesir. Nah, kita pergi lain. Jumpa situ kali jumpa. Cuma kita chat dia chat kita. Nah, dia ngaji cara dia, kita ngaji cara kita. Tapi dalam masalah ni memang teruk. Dia kata saya bukan hamba dia belakang ni. Sejak salin Pah Maya kena pergi situ, kena pergi sini. Saya pun ada kerja juga. Ustaz duk Kuala Lumpur. Oleh kerana itu dalam perkara ni, apa yang sabit daripada Nabi saja kita ikut. Apa yang sabit daripada Nabi. Cuma ulama yang mengatakan sampai itu, kalaulah anak-anak dia baca Quran, zikir, boleh jadilah apa. Sebab ikhlas. Sebab nak kata yakin dia tak boleh ikut, sebab tak ada bukti. Kita hanya bermodalkan dengan bukti. Cuma boleh jadi siapa, sedekah jariah siapa, gotu siapa, doa siapa, mawakil siapa. Mudah-mudahan amalan-amalan lagi dipersapa juga. Sebab ikhlas. Itu harapan besar daripada ulama-ulama yang mengatakan siapa. Tapi ulama yang bertegah kata dia lah siapa, kerana tak ada dalil. Selama tak ada dalil, kita boleh kata siapa. Jadi ayat ni bersangkut dengan bukan dengan amalan ni. Sebab amalan siapa? Iman. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usaha sendiri, iaitu iman. Kalau dia mati dalam iman, keselamatan. Kalau dia mati dalam kufur, tidak ada bagi manusia akan dapat selepas pada mati untuk diberi pada dia iman sekiranya dia mati dalam usaha kufur. Ini ayat. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan segala usaha dia akan dia diperlihatkan balasan. Summa yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian dia akan dibalas dengan balasan yang sempurna. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahawa kepada Tuhan kamulah keseluruhannya akan sampai penghujung. Gisuknya jumpa Tuhan belakang. Degi kau taat kau semua rapat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah menyebabkan satu orang itu ketawa, wa abka, yang menyebabkan satu orang itu sakit menangis. Jadi sifat ketawa, sifat menangis yang ada pada manusia ni daripada Allah Ta'ala. Sebab ada pahaman-pahaman yang salah. Perasaan ni manusia fikir perasaan ni boleh disuruh kepada selain pada Allah. Nak suruh jadi ketawa, nak suruh jadi kita ni gembira ni, suruh selain pada Allah boleh juga. Allah Ta'ala beritahu tidak. Ini semua sekali ni daripada kudrat dia. Wa annahu huwa amata wa ahya. Sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Wa annahu, dan sesungguhnya dialah juga khalaqaz zawjaini, yang menciptakan pasangan az-zakara wal unsa, laki-laki dan perempuan. Min nutfatin, daripada setitik air, idza tumna, yang dipancutkan ke dalam rahim. Wa anna alaihi nash'atal ukhra, dan kepada Allah Ta'ala lah kuasa untuk menghidupkan semula manusia telah mati. Wa annahu huwa aghna wa aqna, dan dialah Allah Ta'ala yang memperkayakan, yang mencukupkan. Wa annahu huwa rabbus syi'ra, dan dialah Allah yang mencipta bintang syi'ra. Ini salah satu bintang yang dipuja oleh orang Arab. Bintang di timur ada pemujaan lah. Bintang tu pun Allah Ta'ala mencipta. Jadi tak selalu pujalah dia sebab dia makhluk. Wa annahu, dan dia Allah lah ahlaka 'adanil ula, yang telah membinasakan 'ad yang dahulu. Wa Thamud, dan kaum Thamud. Fama abqa, tidak tinggal satu orang pun hidup. Wa qauma Nuh min qablu, dan Allah juga yang membinasakan kaum sebelum itu, sebelum 'ad dan Thamud. Kenapa semua tu? Innahum kanu
Sesungguhnya mereka itu dahulu hum azlama wa atgha, orang yang paling zalim dan melampaui batas. Begitu juga wal muttafikah, Allah Ta'ala telah membinasakan muttafikah, iaitu negeri yang diterbalikkan, kaum Nabi Lut. Ahwa dijatuhkan ke bawah. Faghasyaha ma ghasya, dan telah menimpa ke atas penduduk-penduduk itu apa yang menimpa. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara, maka mana lagi sifat-sifat dan kudrat-kudrat Tuhan engkau yang kamu boleh ragu-ragu. Hadza nadhirun, ini Muhammad adalah satu orang nabi pemberi peringatan, amaran minan nuzuril ula, sama seperti mana nabi-nabi dahulu. Azifatil azifah, telah hampir kiamat. Azifah mana musibah, azifah telah hampir musibah yang sangat-sangat dekat. Jadi ayat 57 ni tafwif ukhrawi. Musibah yang sangat dekat ni adalah kiamat lah. Laisa laha min dunillahi kashifah, tiada pun bagi kiamat ini selain pada Allah yang boleh menyekat. Terjemah pertama. Terjemah kedua, tiada tentang kiamat ini selain pada Allah yang boleh membuka dan menceritakan sejelas-jelasnya. Ayat 89, Zajrun, afa min hadzal hadits ta'jabun, apakah tentang Quran ini kamu heran? Heran macam mana? Tidak sahih. Heran di atas kesahihan dia. Ya Allah, kesahih. Wa tadhakun, kamu mempersenda-sendakannya pula. Wala tabkun, dan kamu tidak menangis setelah dengar dia, ancaman dia. Bahkan wa antum samidun, bahkan kamu abai daripada belajar dia. Samidun maknanya abai daripada belajar, buat tak tahu ya. Quran ada, Nabi tidak tahu, duduk atas rumah dalam mari. Oleh kata jangan fasjudu lillah, maka kamu semua nak sujud pada Allah, wa'budu, dan beribadatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan.